الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati, yang saya kasih, yang saya sanjungi Tuan Umi kita, ya selaku pengerusi, ya selaku imam juga, ya timbalan beliau bendahari EJK ahli-ahli qari'ah, ya ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, pakcik-pakcik, adik-adik, ya yang saya kasih sekalian. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama sekali lagi kita hadirkan diri kita ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah sebentar tadi, dan seterusnya kita dapat hadirkan diri kita untuk sama-sama mengikuti, untuk duduk bermuzakarah, berusrah, ya kita akan belajar sebentar nanti tentang kitab bid'ah, ilmu tentang bid'ah, di mana ilmu ini tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, ramai orang di antara kita yang masih belum tahu tentang apa itu amalan-amalan bid'ah dan maksud bid'ah itu sendiri. Jadi pada hari ini saya terpanggil untuk sama-sama, ya untuk sama-sama bersama dengan qari'ah, ahli-ahli qari'ah sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, untuk sama-sama kita membicarakan satu tajuk, satu topik yang agak menarik pada hari ini, bersambung pada bulan hadapan, bulan lepasnya, ya. Bulan lepas kita mukadimah pengenalan kitab, ya. Jadi pada bulan ini dan bulan-bulan seterusnya, insya-Allah kita akan mengaji kitab ini tiap-tiap bulan. Jadi kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, harap ambillah peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana peluang ini mungkin tidak dapat, ya mungkin tidak ada pada sahabat-sahabat kita yang lain. Bukti dia apa tuan-tuan? Bukti dia masih lagi ramai sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, tetangga-tetangga kita, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, yang masih lagi belum dapat menghadirkan diri mereka ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun kita pada hari ini, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, bersyukur kerana Allah telah membukakan pintu hati kita untuk sama-sama kita mai rumah Allah. Dalam erti kata yang lain, hati kita ni sentiasa teringat ke rumah Allah walaupun tak ada kuliah, walaupun ada kuliah. Jadi pada hari ini tuan-tuan, kita kena bersyukur. Sebab apa tuan-tuan kena bersyukur? Dalil dia ada tak? Allah Subhanahu wa taala suruh kita bersyukur. Ada tuan-tuan, iaitu dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Yang bermaksud barang siapa yang mensyukuri, ya barang siapa di kalangan kita ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu ni dalam surah Ibrahim ni, Allah kata apa? Barang siapa di kalangan kita yang mensyukuri atas nikmatku. Makna kata nikmat ni apa tuan-tuan? Nikmat ni banyak, luas. Di antaranya apa tuan-tuan? Rezeki yang Allah bagi pada kita.
Anak yang Allah bagi pada kita, isteri yang cantik-cantik Allah beri pada kita. Ada di kalangan kita, ada juga yang 2-3 isteri. Ada orang kat sini 2-3 isteri. Kalau ada kat kanan, khobat lahum, tak ada seorang pun kat kanan. No? Jadi tuan-tuan, kalau 2-3 isteri tu, kita kena bersyukur. Sebab apa tuan-tuan? Ini rezeki yang Allah bagi pada kita. Tapi kita kena ingat, jangan rezeki yang Allah bagi pada kita ni tuan-tuan, kita boleh, rezeki yang Allah bagi pada kita ni boleh tarik kita masuk neraka Jahannam. Yang tu yang kita takut. No? Jadi macam mana kita nak pastikan rezeki yang Allah bagi pada kita ni kita guna sebaik mungkin? Jadi bukti dia, cara dia macam mana? Kita kena bersyukur. Syukur dari segi macam mana? Syukur ni ada 3, kan? Daripada mulut kita, daripada perbuatan kita, daripada hati kita. Nampak? Jadi kita kena bersyukur dengan 3 cara ni. Jadi ada orang di kalangan kita tuan-tuan, Allah bagi dia kekayaan yang melimpah ruah. Allah bagi kat dia wang ringgit yang banyak. Tetapi tuan-tuan, yang malangnya tuan-tuan, dia tak boleh bawa wang ringgit itu untuk ke akhirat. Mana kata saham akhirat. Ada di kalangan kita tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia kereta yang hebat-hebat, kan? Kalau setakat Honda Civic dengan Toyota tu tak nak jadi masalah. Yang ni lebih hebat cara tu. Tu yang bulat-bulat tu, kereta Audi. Kereta Audi yang bulat-bulat tu. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang Allah bagi kereta yang hebat-hebat. Satu biji kereta 500-600 ribu tuan-tuan. Tapi yang malangnya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kereta yang mewah itu belum tentu boleh bawa jenazah dia pergi ke kubur. Yang lagi malang lagi apa tuan? Kereta yang dia miliki tak boleh bawa dia rumah Allah mai pada hari ini dan hari-hari seterusnya. Sebab tu tuan-tuan, kita pada hari ini Allah dah bagi kesempatan pada kita, lembutkan hati kita untuk kita terjun mai rumah Allah ni, untuk sama-sama kita duduk dalam rumah Allah, maka kita kena bersyukur. Ya, kita kena bersyukur. Sebab apa kepentingan untuk menuntut ilmu ni? Mengikut mazhab Imam Syafi'i tuan-tuan, makna kata fardu ain, wajib. Menuntut ilmu ni wajib bagi mukallaf yang telah cukup umur serta syarat-syaratnya. Nampak? Sebab apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan bahawa beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Nampak? Abu Hurairah kata apa? Nabi kata, dia dengar Nabi melaporkan bahawasanya, dia kata apa? Sesiapa di antara kamu yang berjalan menuju, yang berjalan menuju, yakni mencari, mencari jalan untuk kita menuju ke rumah Allah untuk menuntut ilmu pada hari ini, maka ketahuilah, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya satu jalan menuju ke syurga. Nampak? Jadi pada hari ini tuan-tuan, kita hari ini Allah dah letak kat akhirat saham kita, Allah dah beri permudahkan jalan kita untuk ke syurga. Syukur tak? Kena syukur. Yang itu sebagai mukadimah kita pada hari ini. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Fazakir tanfa'ul mu'minin. Apa dia tuan-tuan? Peringatan ini berguna pada orang-orang yang beriman, mukmin. Mana kata kita ni orang beriman tak? Iman, jadi kita kena mengingati selalu antara satu sama lain. Tak payah tunggu jadi ustaz, tak payah tunggu jadi mufti, tak payah tunggu jadi tok guru maulana ke, apa lagi, habib ke apa ke, baru nak jadi apa, nak bagi peringatan kepada orang. Tak payah tunggu jadi macam tu. Kita pada hari ini, ibu-ibu, ayah-ayah yang di hadapan saya pada hari ini pun boleh bagi sampaikan kepada jiran-jiran, anak-anak, sahabat-sahabat anda semua tentang apa yang ibu-ibu, ayah-ayah belajar. Nampak? Dalil dia apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hendaklah kamu berpesan-pesan dengan kebenaran. Allah tak kata dalam Quran tu surah Al-As, tunggu kamu jadi ustaz baru berpesan-pesan, tunggu kamu jadi ulama baru berpesan-pesan. Tidak. Allah bagi tahu kat kita, hendaklah kamu, makna kita semua orang ada tanggungjawab menyampaikan ilmu walaupun sepotong ayat kita tahu. Nampak? Jadi tuan-tuan, kita kena sampaikan ilmu. Jadi tuan-tuan, saya pun tak mau cakap banyak lebih-lebih. Kalau saya ni dah cakap sekali lagi 3 jam tak berhenti. 3 jam tak berhenti. Ni kira hari ni saya duduk demam ni. Tadi tiba ubat 2 biji, baru boleh bangun sikit. Allahu Akbar. Buat semayang qasar jamak semua tak larat lah. Allahu Akbar. Bangun juga. Demam tuan-tuan, demam, permudahkan oleh Allah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Sebab semalam saya berada di Gombak sana, Kampung Kedas. Nampak?
Punya susah nak cari kampung tu tuan-tuan. Masuk sampai 4, 5, 6 sungai kampung. Nak tempuh pergi kampung Kedah tu. Rupa-rupanya ada jalan shortcut. Depan balai polis Gombak yang masuk. Sebelah masjid Syakirin. Allah Akbar. Kita pergi masuk ikut belah sini. Dekat sebelah masjid yang besar. Dekat sebelah tu apa nama masjid saya. Aku lupa nama masjid apa. Masuk kat situ. Masuk kat situ. Allah Akbar. Tempuh berapa kampung kan. Sungai kita tempuh 2, 3. Kata salah saya sungai. Allah pening. Penangan waste. Penangan waste. Allah Akbar. Lepas tu saya kata tuan-tuan, handphone kita ni kan, ada juga guna dia, ada juga dia punya tak guna dia. Kerana ikutkan saya ni, handphone ni saya nak campak semalam masuk dalam sungai. Pusing dalam kampung tu lalas sekali dia. Dekat sini lah. Lepas tu nak keluar tak kerti pula. Allah, kita cakap pula kan. Teringat macam mana. Tak apa. Kita type tengok alamat Balai Polis Gombak. Type Balai Polis Gombak. Dia tunjuk. Kita pergi ikut lah. Perang. Ikut tuan-tuan. Tak sampai 5 minit. Keluar ke Balai Polis Gombak. Jalan besar. Tu dah kata aku aku tahu aku masuk ke sini. Berawal tadi tu lah. Allah Akbar. Pusing dalam kampung tuan setengah jam. Allah. Pergi sepi pukul apa? Pergi sepi pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi pergi sepi. Oh, saya kalau kampung ke tempat yang saya tak tahu, saya pergi sepi dulu. Pergi sepi tuan. Allah Akbar. Pukul 3 pagi. Kereta tak ada lah kat jalan raya. KL ni faham-faham. Kalau siang ni, dia macam ni. Jam. Kan? Jadi tuan-tuan, kalau masang dari sini, saya menginap di sini. Kemudian saya pergi kat Gombak sana tuan-tuan. Pukul 5, saya sampai pukul 7, 2 jam. Tak. Pukul 7 baru sampai sana. Hebat, 2 jam atas jalan raya. Namanya nak kematu burung. Kalau kata saya balik daripada Putrajaya ni pergi Perak, sampai dah ke Tapoh 2 jam. Sampai dah ke Tapoh. Ini Putrajaya baru sampai Gombak 2 jam. Kalau saya balik lepas ke Tapoh, Allah Akbar. Itu dia punya liku-liku perjalanan seorang pendakwah macam saya. Jadi tuan-tuan nak jadi pendakwah macam saya, kena sabar banyak. No? Kalau tak sabar banyak, saya rasa handphone ni tak ada pada hari ni. Saya tak pakai telefon lah. Syed Hakimi tak boleh call saya, tak boleh call saya. No? Sebab apa? Sabar itu separuh daripada iman. Baik tuan-tuan, hari ini tuan-tuan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya ni Allah bagi kesihatan. Allah bagi kesihatan. Tadi rumah tak boleh bangun dah. Saya pun minta ya Allah sembahyang asar tadi, apa ni kita buat jamak takhir ni, kita buat ya Allah bagi lain doa semua. Allah bagi boleh bangun. Alhamdulillah. Demam tapi keboh. Pasal dia kipas lah. Sejumlah pepeluh kena kipas cukup syok. No? Jadi tuan-tuan, hari ini tuan-tuan lebih kurang sejam lebih sikit lah. No? Saya ni pakai logat utara. Boleh juga tahu. Semua orang faham logat utara. Makna kata orang utara ni bahasa nampak macam kasar. Tapi sebenarnya hati lembut, hati berbunga-bunga. Tak, bahasa dia nampak macam kasar. Hang aku pi mampuih. Dan orang banyak orang dekat Malaysia ni, negeri yang paling hebat tuan-tuan. Ya, sebab apa? Negeri belah utara sana, belah Kedah sana, belah Perak awak ke atas sana, belah Penang, belah Kedah. Sebab apa saya kata bagus? Mereka ni ingat pada mati selalu kan. Tahu sebab apa? Pi mampuih. Nampak? Pedah nak mampuih ya. Semua ingat pada mati ya, mampuih kan orang utara ni. No? Jadi tuan-tuan, pada hari ini tuan-tuan, kalau saya terlajak kata lah, no? Saya kata mampuih ke apa ke, janganlah ambil hati. Sebab apa? Orang utara memang bahasa dia betul. Kan? Kalau tuan-tuan nak suruh saya cakap KL, kena duduk sini dalam sebulan 2 kot. Kena kursus dengan Cik Kimi ke, baru cakap KL kot. Kan? Tak ada je Allah gelinya rasa. Kan? Sebab saya tak biasa. Tidak. Habis buat apa Perak? Tuan apa dia? Teman, koma, mika, ata, nak ke mana? Itu Perak lah. Perak negeri saya, belah bawah ni. Saya belah utara lah. Mana saya tak ada cakap macam tu. Nak cakap boleh? Tak ada masalah. Kena ada guru dia, insya-Allah kita boleh cakap. No? Jadi tuan-tuan jangan terasa no? Saya nak bagi kuliah, nak bagi ceramah ke apa, saya pesan dulu awal-awal. Jangan terasa. Saya kata apa? Ustaz ni kasar pula. Kan? Ada orang komplain kasar. Nampak? Sedangkan Nabi pun kasar, tuan-tuan. Nabi kata apa? Wailul lil iqabati minan nar. Maka celakalah kedua tapak tumit kamu ke dalam neraka jahanam. Nampak? Nabi kata apa? Celakalah kedua belah tumit dalam neraka jahanam. Nabi pun kasar. Nampak? Jadi kita tuan-tuan, pendakwah macam saya ni, kalau terkasar sedikit sebanyak tuan-tuan,
Kok dengar lah. Sebab kita bukan maksum. No, kita nak ikut cara Nabi. Nabi pun ada kalau dia buka merah bagi khutbah, marah. Jadi kita pada hari ini kita kena ikut cara Nabi. Kalau kita ada pesan-pesan benda yang bagus, benda yang penting, kita pesan dengan kata hari ini dan alangkah negeri-negerinya jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka. Allah, kita dengar lalu kan. Padahal sini ayat yang Al-Quran ni Allah kata apa? Dan alangkah ngerinya. Nampak? Allah bagi peringatan. Allah kata apa? Jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya. Nampak? Dalam surah apa tuan? Dalam surah apa? Dalam surah hari Jumaat kita ada baca tu. Nampak? Allah kata apa? Walau tara izil mujrimuna nakisu rusihim 'inda rabbihim. Itu dalam surah tu. Allah kata, kan? Maka dia kata apa? Alangkah ngeri dah. Takkan saya sebagai penceramah nak cakap alangkah ngeri dah. Allah, orang dengar tu. Dia kata kasar lah. Ada pak-pak dia kasar, dia kasar lah. Kan? Maka celakalah kamu. Kita dalam Quran kata celaka, kita kena keras dia. Takkan alangkah celaka dengan kamu. Allah Akbar. Kan? Anak murid saya tengok tok guru dia tu, cikgu marah dia gelap. Jadi kita kena sesuaikan dengan keadaan kita. Ya, yang penting tuan-tuan, jangan simpan dalam hati. Kalau ada terkasar bahasa ke apa, saya minta maaf jangan simpan dalam hati. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang beriman ni tuan-tuan, bila dapat peringatan, dia tak akan jemu, malah dia terima. Kalau ada yang terkena pada diri dia, dia berubah. Orang yang tidak beriman, bila dibagikan satu peringatan fazakir, mana kata dia menggelabah, dia rasa diri dia macam sakit hati. Itu orang iman dia tipis. Jadi orang yang tak beriman, dia akan ada perasaan macam tu. Jadi kita tengok diri kita masing-masing macam mana. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi pada hari ini saya nak membicarakan tentang kitab bid'ah. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, kitab ini tuan-tuan, buku dan tebal ini saja. Yang saya punya pondok, saya punya tuan-tuan, tebal tuan-tuan. Tapi pada hari ini saya tak mau bawa hak tebal ni. Sebab apa? Hak tebal ni tuan-tuan, kalau saya bagi tahu tuan-tuan, 365 hari belum tentu habis ni. Ni, kitab bid'ah. Jadi tuan-tuan, pada hari ini tuan-tuan, saya buat layer post semua tapi ambil yang mana yang ni, kita jadikan dia besar ni saja. Tapi dalam ni pun lengkap tuan-tuan tentang isu-isu bid'ah yang orang kata apa? Basic. Jadi tuan-tuan kalau nak memiliki buku ini tuan-tuan boleh jumpa dengan Syekh Hakimi, kolek duit Syekh Hakimi masuk bank in ke akaun saya buat main bulan depan. InsyaAllah tuan-tuan, satu buku ni harga dia RM15 sahaja. RM15 sah tuan-tuan untuk akhirat. Tak sah mana. Tak besar mana. Jadi tuan-tuan, saya pun tak mau ambil kos upah ke apa ke, sedangkan saya main daripada Perak sana, daripada Bukit Tajam sana, saya main dengan kereta, dengan minyak apa semua. Saya tak mau kira tuan-tuan, saya tak ada kos apa. Harga RM15 saya bagi tahu. Sekupang apa pun saya tak ambil. Untuk kita nak belajar. Sebab apa tuan-tuan? Kita dah mula belajar start pada bulan ini. Bulan lepas kita 5. Bulan ini kita start belajar kuliah bulanan. Jadi tak tahu lagi lah minggu bulan depan kita punya Cik Hakimi nak top jadual saya waktu bila dia datang. Kan kali ni kita Khamis malam Jumaat 4 bulan. Kan bulan depan tak tahu. Kalau boleh bincang tengok bagi saya tarikh yang tetap tiap-tiap minggu pertama ke minggu kedua ke boleh saya masuk dalam jadual saya tetap tu orang nak masuk saya reject jadi sebab apa yang ni kita nak mengajar bulan-bulan kita kena ada tarikh yang tetap sebab apa takut sekali lagi bila jemaah main ustaz tak ada Allah miss jemaah nak main belajar bawa kitab itu ustaz tak ada pula masalah sebab tu kata communication tu penting apa-apa tuan-tuan boleh rujuk dengan Cik Hakimi kita selaku pengurusi kita insya-Allah. Baik tuan-tuan, tentang kitab bid'ah pada hari ini tuan-tuan, sebelum saya nak pergi lebih jauh, kita nak habiskan satu tajuk lah hari ini satu tajuk kalau dah lah sebab apa tuan-tuan, jenis saya kalau saya mengajar, saya mungkin tak macam orang lain pun. Kalau saya mengajar tuan-tuan, saya mengajar sampai anak murid saya faham. Saya tuan-tuan mengajar Al-Quran. Saya bulan lepas saya dah beritahu tu. Jadi saya siapa main apa ustaz gelaran USD lah apa semua kan. USD syarat kemana USD semua saya beritahu lah. Tak perlu saya beritahu lagi. Semua saya nak beritahu cara saya mengajar tuan-tuan anak murid saya di rumah saya sana. Orang yang paling tua tuan-tuan 76 tahun makcik. Pangkat nenek kan. Kalau saya ni pangkat nenek kan. 76 tahun
mengaji Al-Quran. Saya ajak sampai boleh, tuan-tuan. Sampai boleh. Dalam duk gigi tak ada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nampak? Nak mengaji Quran. Kalau kita orang muda, tuan-tuan, ada gigi Allah bagi cukup cantik, tak mau mengaji, makna kata kita ni orang yang paling malu dengan nenek tersebut. Sebab apa, tuan-tuan? Nenek tersebut, tuan-tuan, muda-muda sudah dah mengaji. Tua-tua ni pun nak mengaji lagi. Dalam-dalam gigi tak ada. Nampak? Sebab apa? Dia sedar kepentingan ilmu. Al-Quran ni bakal menerangi kubur dia, tuan-tuan. Nampak? Sebab tu, tuan-tuan, Al-Quran, saya bagi tahu kat tuan-tuan, walaupun kita sesibuk mana pun, tuan-tuan, dalam satu hari, paling tidak pun, tuan-tuan, kita bacalah Al-Quran dalam satu hari, satu juz. Tak boleh satu juz. Satu hari kita bacalah 2-3 line pun tak apa. Formula saya nak bagi kat sini, macam mana cara nak khatam Al-Quran tiap-tiap bulan. Dalam setahun ada 12 bulan, makna kata macam mana nak khatam Al-Quran 12 kali setahun. Makna kata formula dia, dalam satu hari ada solat 5 waktu. 5 kali kita solat. Dalam solat kita selepas subuh, kita baca, tuan-tuan, 4 line. 4 muka. Maaf saya, bukan 4 line, 4 muka. Makna kata 2 line Al-Quran. 1, 2, 2 line. Tapi 4 muka lah. 2, 4, tidak 2 line. Makna kata, kalau kata kita baca satu fardu, satu solat fardu, kita baca 2 line. Kalau sehari semalam ada 5 fardu, makna kata 10 line. 10 line habis 1 juz. Sehari 30 hari 30 juz. Makna kata tiap-tiap bulan boleh hatam tak? Boleh hatam. Tak payahlah kita nak pergi ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, tuan-tuan, hari-hari hatam Quran tu. Kita boleh ikut tak? Tak boleh ikut. Sebab apa, tuan-tuan? Dia boleh hatam Al-Quran sebab Al-Quran dalam kepala dia. Kita di kalangan kita, tuan-tuan, siapa yang hafaz Al-Quran? Kalau siapa yang hafaz Al-Quran, tuan-tuan, tak payah tengok Quran pun tak apa. Lepas saja solat fardu, tuan-tuan, luangkan masa duduk atas tikar sejadah, Ustaz, baca 2 muka surat. Perang Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa al-azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati wa tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Kita boleh baca lepas solat. Baca 2 line. Bagi orang yang hafiz, yang hafiz dan hafizah. No? Jadi tuan-tuan, tak payah tengok Quran, tak apa? Baca. No. Nak tengok lagi bagus, dapat 2 pahala. Baca dan tengok. No. Ada orang kata, Ustaz, macam mana orang duk pi semayang tu tengok musyaf Al-Quran di hadapan? Mana kata bagus? Sebab apa bagus, tuan-tuan? Dapat 2 pahala. Pahala membaca, pahala tengok musyaf Al-Quran. Oh, ada orang kata tak boleh. Tengok Al-Quran bukan tak sah. Dia pakai undang-undang ulama mana kata tak sah. Kan? Belajar yang habis dulu. No, belajar yang habis baru nak kata orang ni sah ke tak sah semayang tengok musyaf dan sebagainya. Tengok bulan puasa nanti, tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin pergi sana sini kan, pergi melewat sana sini, surau sini, masjid sana masjid sini, tuan-tuan boleh tengok. Bukan ramai tu imam yang ada di atas Malaysia ni, tuan-tuan, yang hafiz, yang hafaz. Nampak? Semua bukan tengok musyaf semua. Boleh tak? Boleh kan? Tak ada masalah. Lagi bagus. Sebab apa? Bila tengok musyaf, dah tentu confirm tak salah baca. Betul. Macam kita pun kadang-kadang ada di kalangan kita hafiz, kan? Hafal. Macam saya pun kadang-kadang hafal, kan? Bila sembahyang tarawih kadang-kadang saya gugur bulan puasa. Sebab apa? Sebab kita nak dapat 2 pahala. Ada orang di kalangan kita hafal, boleh. Tak ada masalah. Hafal pun tak payah tengok, tak apa. Tapi pahala satu lah. Bila kita buka Al-Quran dapat 2 pahala. Pahala melihat, pahala membaca. Nak satu ke? Nak 2? Sebagai seorang orang Islam, makna kata orang yang berakal waras ni mesti dia nak yang banyak. No? Mana? Kok? Tak masalah. No? Okey, baik, tuan-tuan. Bahaya amalan bid'ah, ya. Bahaya amalan bid'ah. Kita akan baca tentang kitab ni. Menurut Imam Syafi'i, tuan-tuan, ya, cara-cara, tata cara kita hendak menuntut ilmu, tuan-tuan. Kalau kita tidak ada kitab, tuan-tuan, makna kata kita kena ada kertas, buku ataupun pensel. Sebab apa, tuan-tuan? Ingatan kita tidak macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, tuan-tuan, 5 tahun boleh hafal Al-Quran, 9 tahun boleh karang hadis, tuan-tuan. Imam Syafi'i. Kita 9 tahun duk beremeh, duk main tengah padang ni.
Jadi kita otak kita bukan Imam Syafi'i. Mungkin kalau ada di sini Imam Syafi'i ni otak, wallahu a'lam. Hebat lah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada kitab, insya-Allah tuan-tuan lepas ni nak beli kitab, macam saya kata, hubung dengan Syekh Kimi, saya boleh belikan kitab di sana. Sebab saya dapat member card, saya dapat murah. Orang kat situ tuan-tuan tengok saya kata lah, sana semua orang order kat saya kitab. Ya, Tanbihul Ghafilin, Siyar Sadiqin, Hidayatus Sibyan, nampak kitab-kitab dosa-dosa macam-macam kitab ni. Lepas suruh saya beli sebab saya dapat harga murah. Ya, tokek itu saya kenal. Jadi tuan-tuan, nak kitab, tuan-tuan bawa duit kat saya, masuk dan bagi kat Cik ini boleh bagi kat saya, mungkin bulan depan saya bermain. Tak payah takut, banyak mana pun saya boleh bermain. Nak satu trailer pun saya boleh bermain sampai. Tak ada masalah. Satu trailer tuan, cah apa tak semua atas saya. Yang penting tuan-tuan mau belajar kan. Saya tuan-tuan tak berkira tuan. Yang penting ibu-ibu mau belajar. Alhamdulillah, yang tu yang kita nak. Ya, baik. Kita tengok tuan-tuan dalam kitab ni bab yang pertama. Bab yang pertama menyatakan, ya, babu awwalun. Ya, bab yang pertama ataupun pintu yang pertama, pintu yang awal sekali, apa dia tuan-tuan? Apa kata ulama tentang bid'ah yang kita nak belajar ni? Ya, apa kata ulama tentang bid'ah? Baik. Bahaya amalan bid'ah. Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti menukilkan melalui kitabnya Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu an al-Ibtida', ya, iaitu Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu al-Ittiba' As-Suyuti, muka surat 57 hingga 76. Sejumlah kata-kata beliau salafus soleh tentang bahaya bid'ah. Antaranya apa yang dikatakan bahaya bid'ah ni? Ya, kita ada kata bid'ah. Bahaya dia apa? Kita tengok ni salafus soleh punya kata-kata. Kita tengok. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Inna baghdal umuri ila Allah hi bid'ah." Ya, hi bid'ah. Yang bermaksud sesungguhnya seburuk-buruk perkara pada Allah ataupun pada sisi Allah Subhanahu wa taala ialah amalan bid'ah. Amalan bid'ah iaitu perkara yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini, apakah amalan-amalan bid'ah yang Nabi tak buat tetapi kita makin hari daripada dulu tok nenek moyang kita duk buat sampai lah ni, sedangkan perkara itu perkara bid'ah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah buat semasa kehidupan baginda sehingga wafatnya baginda. Tidak pernah Nabi buat mengkhususkan sesuatu perkara tersebut dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tuan-tuan? Perkara apa dia tuan-tuan? Yang pertama sekali tuan-tuan, iaitu apa dia? Saya ambil benda yang ringan-ringan dulu yang kita selalu duk buat. Nampak masjid dengan surau duk buat. Benda apa tuan-tuan? Tahlil. Tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil. Bid'ah. Nabi tak buat. Yang kedua, apa dia tuan-tuan? Duk baca talqin atas kubur lepas kita tanam mayat tu. Ni dia antara perkara bid'ah yang saya bagi tahu ni, contoh perkara bid'ah yang orang kata apa tuan-tuan? Seburuk-buruk perkara pada Allah ialah amalan bid'ah. Ni kata Abdullah bin Abbas ni. Jadi tuan-tuan saya ambil contohlah perkara bid'ah yang kita duk buat tetapi kita tidak tahu daripada mana benda ni main. Kita duk main ikut pak turut tok nenek moyang kita dulu berpuluh-puluh ratus tahun yang lepas. Nampak? Ada lagi tak? Ada lagi tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Baca Yasin Khameh malam Jumaat. Ni yang saya bagi tahu ni semua amalan bid'ah yang ulama-ulama kata yang dimasukkan dengan amalan bid'ah sebaik apa ni, seburuk-buruk perkara di sisi Allah yang Nabi tak buat, yang agama tak suruh, tak ada nas qat'i, tak ada dalam hadis muktabar, tapi kita duk buat. Macam mana kira tuan-tuan? Macam mana cerita dia? Maulidur Rasul, sambutan perarakan Maulidur Rasul, tidak ada Nabi buat tuan-tuan. Kita buat tak? Buat. Sembahyang solat sunat
Hajat secara berjemaah tak ada Nabi buat. Kenapa kita buat, tuan-tuan? Banyak lagi saya duduk cerita kan. Nanti kita jumpa lagi perkara-perkara yang orang kata apa? Bid'ah ni. No? Saya cuma bagi contoh 4-5 perkara no? Jadi tuan-tuan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Inna baghdal umuri ilallah hi bid'ah." Ya, makna kata dia kata apa? Sesungguhnya seburuk perkara di sisi Allah ataupun pada Allah ialah perkara-perkara ataupun amalan-amalan bid'ah. Baik, itu kata Abdullah, ya, Abdullah bin Abbas. Baik. Kata pula Sufyan As-Sauri berkata, ya, Sufyan As-Sauri berkata, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah." Nampak? Ya, al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Sufyan As-Sauri ni kata apa, tuan-tuan? Perbuatan bid'ah, ya, perbuatan bid'ah, yakni perkara yang baru dalam agama, lebih dicintai oleh iblis daripada pelaku maksiat. Daripada pelaku maksiat. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana pelaku maksiat dia akan tahu bahawasanya satu hari nanti dia akan meninggalkan maksiat. Pendek kata apa? Dia akan bertaubat daripada melakukan maksiat tersebut. Mana kata pelaku bid'ah ni, tuan-tuan, dia tidak akan bertaubat. Dia rasa diri dia betul. Apa yang dia buat tu kira betul. Nampak? Sebab tu iblis lagi suka orang yang pelaku maksiat dari pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Sebab apa? Maksiat, tuan-tuan, depa boleh tahu satu hari nanti aku nak bertaubat, aku nak tinggalkan perkara maksiat. Perkara maksiat apa, tuan-tuan? Banyak kalau kita nak sebut, saya nak sebut. Yang di antaranya minum arak, main judi, berzina, tikam nombor ekor. Depa tahu benda ni haram. Tapi dia berkata, boleh biar. Ustaz, saya main sekali ya Ustaz. Ikan punya besar 150. Dalam tadi seumur hidup saya, tuan-tuan. Dia kata apa? Ada hamba Allah seorang main kat saya. Dia kata apa? Saya tak benar. Dia kata apa? Ustaz, saya malam tadi saya mimpi nombor ekor. Dia kata, mimpi nombor ekor. Nombor ekor? Nombor ekor tu apa? Suruh tikam-tikam tu Ustaz. Minum-minum. Oh ya ke? Nombor apa mimpi? 5471. 5471. Seumur hidup saya, Ustaz, 28 tahun saya tidur tak pernah mimpi. InsyaAllah azan dulu lah, no? Kita pergi laluan azan dulu, no? InsyaAllah kita akan sambung. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik tuan-tuan, alhamdulillah sama balik kita. Tang mana tadi? Tang nombor ekor. No? Ada seorang hamba Allah lelaki ni bagi pak saya kat belah Penang sana. Ustaz, saya ni seumur hidup saya selama 28 tahun saya tidur tak pernah mimpi. Dan pada hari ini saya mimpi Ustaz, saya nampak nombor ekor dalam tidur saya. Saya bangun. Lepas tu saya tidur balik. Benda yang sama tuan-tuan. Dia kata 5471. Makna kata 2 kali dia tidur dia bangun, nombor ekor tu 2 main lagi kata. Makna kata dia kata apa kat saya? Yang ni memang betul-betul saya dah dapat rezeki ni Ustaz. Boleh tak saya pergi tikam nombor ekor tersebut? Dia kata sekali je Ustaz. Ya sekali sahaja. Lepas tu kalau tak kena lah. Kalau kena pun saya berhenti. Kalau tak kena pun saya tak main lah. Sebab ni saya mimpi. Saya tak pernah main pun. Mimpinya pasal saya nak buat. Dia kata. Nampak? Ni orang di kalangan pelaku maksiat. Yang dikatakan dalam kitab ni dia kata apa? Perbuatan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis berbanding dengan pelaku maksiat. Yang saya kata maksiat ni apa? Di antaranya tikam membengkok tu maksiat tu. Judi apa semua tu. Nak bertenung nasi apa semua. Malah kata maksiat. Wah, macam cerita ni tuan-tuan. Dia beritahu apa? Kat saya, start sekali ya. Saya mimpi ni, saya bertikam. Dapat, saya berhenti. Tak tikam lah, tobat lah. Tak dapat pun, saya berhenti ya. Nampak? Tu saya kata kat dia, tak boleh. Hang kira dapat ke, tak dapat ke, hang tikam ya, haram. Bila hang kata hang tikam, dapat. Jadi, dapat duit, hang makan. Badan hang tu, jadi nampak darah. Apa daging-daging dalam badan kita ditumbuhi oleh hasil duit yang haram, maka Allah kata apa? Selayaknya bagi kamu neraka Jahannam. Nampak? Jadi sebab tu saya kata tak boleh. Dia kata tak boleh, dia tak sekali je. Lepas tu saya tobat lah. Nampak? Dia nak buat maksiat, tetapi dia tahu benda tu tak boleh, salah. Dia nak buat agak, dia kata sekali je. Sekali tu saya berhenti lah. Berbeza dengan pelaku bid'ah tuan-tuan. Pelaku bid'ah ni dia takkan rasa macam tu. Dia rasa dia buat ni betul semua. Orang malah dia ajak orang pula ikut dia buat. Nampak? Dia ajak orang ikut dia buat. Sebab tu tuan-tuan, apa Sufyan As-Sauri ni kata apa? Sesungguhnya dia kata apa? Perbuatan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis laknatullah berbanding dengan orang pelaku maksiat. No? Okey, baik. Kemudian
Sufyan As-Tsauri berkata lagi, man sami'a min mubtadi' lam yanfa'hu Allah bima sami'a wa man safahahu faqad naqadha islamu urwatan urwah. Yang bermaksud tuan-tuan, dia kata apa? Sufyan As-Tsauri kata, sesiapa yang mendengar, ya, sesiapa di kalangan kita, di kalangan kamu yang mendengar ucapan ataupun perkataan, ya, si pelaku bid'ah ni, makna kata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan padanya sebarang pahala dan juga manfaat. Makna kata kalau kita, tuan-tuan, dengar daripada mulut orang pelaku bid'ah, tuan-tuan, perkara-perkara apa yang dia kata tu, Allah tak bagi kat kita satu pahala pun manfaat pada kita. Nampak? Sesiapa pula yang berjabat tangan dengan pelaku bid'ah, makna kata orang yang bersalam dengan pelaku bid'ah, maka ya faqad naqadal Islam urwatan urwah. Makna kata dia apa? Dia telah merungkaikan, ya, dia telah merungkaikan ikatan Islam satu demi satu. Makna kata kita ni, kalau kita berjabat tangan dengan pelaku-pelaku bid'ah, makna kata kita ni, Sufyan As-Tsauri kata, umpama kita ni, tuan, merungkaikan ikatan Islam satu demi satu. Nampak? Besar dosa orang. Besar. Kesalahan besar. Besar, tuan. Nampak? Tengok lagi, tuan, ulama-ulama terdahulu, sahabat-sahabat yang terdahulu kata apa lagi? Kita tengok lagi. Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri berkata, la yaqbalu Allahu li sahibi bid'ah sawman wala salatan wala hajjan wala umratan hatta yada'aha. Makna kata apa, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala tidak menerima, ya, tidak menerima bagi pengamal bid'ah. Makna kata pengamal bid'ah, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tidak terima dia punya puasa, tidak terima dia punya solat, tidak terima dia punya haji, tidak terima dia punya umrah. Makna kata kalau dia ada duit, tuan-tuan, dia pergi haji 10, 20 kali, umrah sampai 100 kali pun, Allah Subhanahu wa taala tidak terima umrah, pahala umrah tak dikira umrah, dan juga haji yang mabrur. Nampak? Besar, tuan-tuan, besar. Hatta sehingga kan ia meninggalkan perbuatan bid'ah tersebut. Mana kata sehingga dia meninggalkan perbuatan bid'ah tersebut, baru Allah terima amalan puasa, zakat dia, haji dia, umrah dia, solat dia dan sebagainya yang lain. Nampak? Hatta, tinggalkan. Dia tinggal, ya, yada'aha. Mana kata dia tinggalkan perbuatan itu, baru Allah Subhanahu wa taala terima amalan dia. Nampak? Besar tak? Besar. Jadi tuan-tuan, tengok, tuan-tuan, selama ni kita ada buat bid'ah, cek balik orang. Dengar ustaz kata ni, terus jadi takut. Terus jadi takut tu. Sebab apa jadi takut, tuan-tuan? Tahlil Nabi tak buat, Maulidur Rasul Nabi tak buat, selama ni kita duk buat. Bid'ah, aku ni pergi haji 3 kali ya, umrah pergi 10 kali ya, mampu haji aku tak terima, umrah aku tak terima. Macam mana? Tuan, ada di kalangan kita dia jadi takut lah. Bila kata dengar saya kata macam ni, baca kitab ni, Hasan Al-Basri kata ni, dia jadi takut lah. Relax, tuan-tuan. Ya, relax, brother, relax. Jangan takut, jangan takut. InsyaAllah. Kita tengok. Yang ni saya cuba baca apa kata ulama-ulama, apa kata sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat dulu, kata imam-imam yang terkemuka. Kita tengok. Belajar, tuan-tuan, kena slow-slow. Tak boleh belajar dalam kabut. Hari ni kita belajar 4 ni. Lepas tu besok, bulan depan kita belajar 1 tingkat lagi. Nampak? Kita kena slow-slow. Jangan bila saya bagi tahu macam ni, habis puasa aku selama ni Tuhan tak tolong. Haji aku pergi 10 kali Tuhan tak tolong. Habisnya pergi pula haji, tuan-tuan, yang private tu 25,000, 35,000 je. Bukan kata tabung haji je. Macam mana ni? 10 kali pergi haji 30,000 kalau 10 kali 300,000. Tu dah habis duit aku lah. Macam tu lah. Tuhan tak terima. Sebab apa? Aku melakukan perkara bid'ah. Hatta yada'aha. Sehingga kita meninggalkan perkara bid'ah tersebut, baru Allah Subhanahu wa taala terima kita punya haji, puasa dan sebagainya. Takut tak? Takut, tuan.
Kita di kalangan kita ni ada yang hidup 60, 50, 45 tahun pun ada. Daripada dulu sampai lah kita ada buat perkara mungkar. Contohlah perkara bid'ah. Perkara bid'ah ni tuan dia ada dua. Satu bid'ah yang baik, satu bid'ah yang tak baik. Contoh tuan yang dibahaskan pada hari ini, saya nak bagi peringatan yang saya kata apa? Relax brother, relax. Apa dia tuan-tuan? Yang kata relax brother ni, makna kata jangan ambil apa yang saya kata ni jadi satu ketakutan. Sabar dulu. Sebab apa? Mengaji tak habis ni. Bab dia banyak lagi. Yang ni saya cuma bagi tahu apa yang mereka kata pelaku-pelaku bid'ah bila mereka buat apa yang Allah tak terima. Bukan dia seorang saja, bukan Hasan Al-Basri seorang saja, ulama lain banyak lagi ni. Nanti kita tengok satu persatu dan rumusan dia apakah kata ijma' ulama yang tu yang kita nak pakai. Ijtihad depa di kalangan ulama satu dunia ni, apa dia punya ijma' yang tu kita nak pakai. Ini baru seorang dua dia sebut. Relax. Baik. Baik, Umar bin Abdul Aziz berkata, Umar bin Abdul Aziz berkata, usikum bitaqwallah wal iqtisadi fi amrihi wattiba'i amri Rasulillah wa tarki ma ahadasal muhdisuna ba'dah. Dia ustaz kata apa orang benda maksud dah. Aku tak faham lah. Dia saya bagi faham. Maksudnya tuan, aku berpesan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mematuhi perintahnya, mengikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang diadakan oleh mereka selepasnya. Mereka ni apa? Orang yang macam kita dulu ada selepas zaman Rasulullah, selepas tabi'in ni, selepas apa? Empat imam kita yang hebat ni, empat khulafa ar-rasyidin ni, selepas depa ni kita tidak kita hidup zaman ni. Makna kata Umar bin Abdul Aziz ni dia kata apa tuan? Dia kata apa? Perintah Allah ni dia kata apa? Dia suruh kita mengikut perintah Allah. Kemudian tuan-tuan mematuhi segala apa ni perintah Allah ni, mengikut perintah Rasulullah pula. Dia suruh kita mengikut apa yang Nabi suruh dan juga meninggalkan apa yang diadakan oleh mereka selepas baginda. Makna kata apa yang Nabi tak buat, dia suruh kita tinggal. Ni apa nama Umar bin Abdul Aziz ni, tak payah buat. Tak payah buat. Dekat tempat saya tuan-tuan, tahlil tuan-tuan, bila nampak yang tahlil dia, kawan ni tuan-tuan, kawan ni dia tak pernah ada muka dia tak main. Khamis malam Jumaat baca Yasinnya, dia tak pernah ada muka dia dalam surau maupun masjid. Sebab apa tuan-tuan? Dia pegang dengan Umar bin Abdul Aziz ni kata. Dia kata apa? Umar bin Abdul Aziz ni kata apa tuan-tuan? Dia kata apa? Mengikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang diadakan oleh mereka selepas baginda. Maksud kata Nabi tak buat Yasin Khamis malam Jumaat. Nabi tak buat tahlil. Nabi tak buat talqin. Puak-puak ni tuan-tuan, dia tak mau buat. Tak faham ni? Lebih dalam ni. Saya bagi lagi dalam. Apa dia tuan-tuan? Nama dia puak-puak Wahabi. Senang cerita takut orang. Takut orang. Kan? Kita tak payah takut orang. Siapa kat sini ada puak-puak Wahabi? Mari cerita kat saya. Mari kita pergi sekolah dia sikit. Kan? Mereka puak-puak Wahabi tuan-tuan. Mereka maaf saya cakap lah. Mereka mengaji tak habis. Bila mereka berdebat dengan kita buka ayat Quran, kita buka hadis, kita buka ini, mereka terdiam 1000 bahasa. Last kali dia berkata apa? Kami tahu takat ni ya. Kami tahu takat ni. Lain kali bila tahu takat ni, jangan duk keluar fatwa sendiri. Jangan duk berdebat dengan alim ulama. Kalau hang baru ni belajar 7 tahun, baru balik daripada Jordan, belajar 7 tahun, kemudian bila balik sini, hang pertikai tentang ulama-ulama terdahulu, imam 4 mazhab yang hebat-hebat. Makna kata hang siapa nak dibandingkan dengan Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki? Nampak? Siapa ada puan ni? Ilmu hang tak kat mana? Baru belajar Jordan 7 tahun, balik hang kata yang ni sesat, yang ni bid'ah, yang ni tak boleh buat tahlil munkar. Sedangkan Nabi kata apa tuan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Barang sesiapa di kalangan kamu, Nabi kata, yang melihat sesuatu perkara yang mungkar, maka cegahlah dengan kuasa kamu. Makna kata kita bukan sultan, kita bukan menteri,
Kita bukan Perdana Menteri, kita tak ada kuasa. Manakala kita tengok satu kemungkaran yang dimasukkan dengan Nabi, cegah dengan kuasa kamu, maka kata kuasa kita apa dia tuan? Tangan kita ni. Yadan biadin, tangan demi tangan. Mana kata kita ni tuan pada hari ini, persoalan telinga kera belambang ni, berapa ramai di kalangan kita yang melihat perkara-perkara mungkar yang tidak berani cegah macam mana Nabi kita suruh. Adapun tuan-tuan, perkara mungkar tuan-tuan, baca Yasin perkara mungkar tuan-tuan, tahlil perkara mungkar tuan-tuan. Sedangkan dalam tahlil ada qul huwallah, ada surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ada ayatul kursi. Nampak? Adakah perkara ini mungkar macam mana Nabi kata? Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka wajib cegah dengan kuasa kamu. Adakah baca Yasin ini mungkar? Jadi macam mana? Walaupun benda ni Nabi tak buat, kita tak boleh buat persoalan dia. Nampak? Ini yang orang selalu kan. Yang ni yang selalu orang pening kepala. Macam Nabi tak buat, kami nak buat. Kan? Yang tu yang lah ni tuan-tuan, puak-puak Wahabi ni tuan-tuan, dia mengambil kesempatan di atas mereka punya ni, kepahaman mereka nak masuk dalam pahaman aswaja ahli sunnah wal jamaah, akidah pegangan ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan. Mereka nak pancung pahaman kita. Hampa Nabi tak buat, hampa nak buat apa? Sesungguhnya perkara yang baru dalam agama Islam adalah perkara bid'ah. Perkara bid'ah adalah perkara yang sesat. Setiap perkara yang sesat Allah tak terima amalan kamu. Maka bila Allah tak terima, maka kamu akan ke mana? Neraka. Mereka pegang yang tu. Ni yang kata puak-puak Wahabi ni, dia pegang yang tu. Tapi kita ada hujah kita. Kita ada hujah kita yang tersendiri. Nampak? Hujah kita apa? Nabi kata apa? Nabi kata apa? Barang sesiapa di antara kamu man ra'a minkum munkaran, yang melihat sesuatu perkara yang mungkar, maka wajib kamu cegah dengan kuasa kamu. Adapun baca Yasin ni perkara mungkar kan? Yasin ni jantung Al-Quran. Nabi pun suruh kita baca pada orang sakit, pada orang nak mati. Nampak? Tetapi yang menjadi satu kesalahan ya, apabila bacaan Yasin ini, apabila bacaan Yasin ini dikhaskan pada hari Khamis malam Jumaat sahaja, itu yang salah. No? Sebab apa tuan-tuan? Pahaman orang Melayu kita kadang-kadang tuan-tuan, dia kata apa? Khamis malam Jumaat mesti baca Yasin. Bila baca Yasinnya mesti ada tahlil pula. Ibarat macam isi dengan kuku. Yasin ada, tahlil mesti ada. Tahlil ada, mesti ada Yasin. Khamis malam Jumaat. Dekat tempat saya sana apa? Dia berpahaman macam ni. Yang tu yang salah. Khamis malam Jumaat dah baca Yasin, tak salah. Kan baca dia. Walaupun Nabi tak buat. Cuma Nabi dia tak mengkhususkan Khamis malam Jumaat. Dia tak mengkhususkan Khamis malam Jumaat. Jangan kita mengkhususkan bahawasanya tiap-tiap minggu Khamis malam Jumaat ya, mesti baca Yasin. Mesti. Yang itu yang salah tuan-tuan. Mesti. Kalau kita tidak ada pahaman mesti, tak ada pegangan kita mesti, maka itu tidak menjadi satu kesalahan. Nak buat Khamis malam Jumaat ke, Jumaat malam Sabtu ke, Sabtu malam Ahad ke, Isnin malam Selasa ke, buat pilah baca Yasin. Tidak jadi masalah. Yang salah dia, pahaman kita tu mengkhususkan Khamis malam Jumaat mesti. Yang tu yang salah. Ulama kata yang tu yang salah. Bila kita berdebat dengan puak-puak ni tuan-tuan, dia berkata kami ni kata tak tahu pula yang ni, bukan cakap tu ya. Bila kata tak tahu, jangan pandai-pandai keluarkan fatwa sendiri tuan-tuan. Nampak? Sesungguhnya orang yang keluarkan fatwa tuan-tuan, dia punya kesalahan mengeluarkan fatwa tuan-tuan. Kalau salah fatwa yang dia keluar tu, dosa dan besar. Takut orang yang nak keluarkan fatwa ni, bahaya kan. Tu mufti-mufti, ulama-ulama, ingat kerja apa senang? Susah tu nak keluarkan fatwa. Ingat senang tak? Susah. Kan senang nak keluarkan fatwa. Kan? Bila mereka keluarkan fatwa tu betul tak apa. Kalau fatwa tak betul, mampus dia bakal buang. Satu Malaysia dia kot. Kalau kata negeri Selangor, mufti Selangor keluarkan fatwa,
Kalau dia keluarkan fatwa yang salah, satu Selangor ikut dia, fatwa dia, satu Selangor dosa dia kata tanggung. Banyak berapa ratus ribu orang, juta kan. Apa ni, ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu kat Selangor ni orang, dia kata tanggung. Kalau dia keluarkan fatwa, contoh lah saya bagi. Nampak? Bukan senang keluarkan fatwa. Tambah kita tuan yang ilmu ni cetek nak dibandingkan dengan ilmu Allah, nak dibandingkan dengan ilmu ulama dulu-dulu, empat mazhab imam hebat-hebat dulu tuan. Banyak mana ilmu kita. Ni balik daripada Jordan, balik daripada Mesir sana 7-8 tahun, balik sini orang boleh gelar dia ulama. Salah. Nak jadi ulama tuan-tuan sesuatu bab fiqh dan sebagainya kurang-kurang. Ni kurang-kurang. Kena mendalami, kena belajar ilmu sesuatu perkara tersebut. Nak belajar nak jadi ulama fiqh, kena belajar ilmu fiqh paling tidak pengkhususan dia paling kurang 20 tahun. 20 tahun belajar baru hang jadi ulama, tu paling kurang. Kita ni tuan balik 7 tahun Jordan, orang kata yang ni ulama ni bukan ulama, ulak dalam semua. Sebab tu kita jangan suka-suka tuan bagi gelaran pada orang. Bila kita bagi gelaran pada orang, maka takut dia riak. Bila dia riak, dia menjatuhkan kaki dia sebelah ke neraka. Orang ni, kita tuan bila kita bagi gelaran pada orang, kalau kita sayang sahabat kita, jangan kita senang-senang bagi gelaran kat dia. Takut apa bila dia dapat gelaran tu, dia jadi macam, aku ni orang kat sini tapi dia jadi macam ulama, dia macam dia jadi macam riak. Takut sekali lagi pembawakan yang tak betul pergi masuk dalam neraka. Sedangkan dia sahabat kita. Sebab tu kita nak bagi gelaran ke orang, kena tengok dulu. Tengok ilmu dah tak kat mana. Saya tuan-tuan, orang panggil saya ustaz pun saya takut lah. Ingat senang nak jadi ustaz. Susah tak jadi ustaz. Tapi orang ambil gelaran kat saya tak mahu nak bagi tak. Saya nak apa? Bagi tolak. Lah kena bagi komik dia. Kan? Susah jadi ustaz. Susah tuan. Kurang-kurang nak jadi ustaz tuan. Tetapi sekurang-kurangnya perkara basic dalam ilmu fiqh, tauhid, akidah dia kena tahu. Nak jadi ustaz sebab apa tuan-tuan? Bukan kita belajar macam hari ni bid'ah. Kan? Saya ajak bid'ah. Orang tanya apa bid'ah saja. Kok sekali lagi ada hamba Allah yang di hadapan saya tiba-tiba pula kata, ustaz, apa kata hukum haid? Kan? Hukum haid, perkara apa yang tak boleh buat ustaz? Perkara apa yang boleh buat? Mampu tak dia jawab. Nampak? Sembang pegang ijazah satu gulung, master satu gulung. Bila tanya bab ilmu agama Islam, tak tahu. Makna kata ulama kata, ni ulama kata bukan saya cuma sampaikan. Ulama kata apa? Barang siapa di antara kamu yang hebat ilmu dunia dia, makna kata kalau dia profesor matematik, tetapi ilmu agama dia tidak tahu, zero, makna kata dia ni adalah profesor yang bodoh. Sebab apa profesor bodoh? Profesor lembu, sebab dia lalai tentang akhirat. Allah kata dalam Al-Quran tuan-tuan. Ni kita kena jaga-jaga. Nampak? Lalai akhirat ya, lembu lah. Nampak? Malah kata dalam Al-Quran pun kera pun ada sebut. Kera pun ada sebut. Tuan boleh tengok tu. Yang mana yang rajin tengok tafsir Al-Quran. Kera pun ada, lembu pun ada Allah kata. Nampak? Barang siapa dia tu lalai akhirat, walaupun dia pegang ijazah 1 gulung, 4 gulung, 5 gulung, pegang diploma ke PhD ke apa ke, tetapi hukum akhirat, hukum agama, fiqh dan sebagainya tak tahu. Tanya bab haid macam mana kalau nak buat? Haid ustaz kalau keluar tampai gitu. Sampai tahu tu. Apa rukun istinja? Tak tahu. Mana kata apa? Profesor lembu. Tak tahu. Ini bukan saya kata kan. Ni dalam Al-Quran kata. Saya cuma bagi tahu. Tu saya kata tadi awal-awal saya ni nampak macam kasar sebab dalam Al-Quran kata itu saya kata bagi tahu macam tu. Bukan boleh Al-Quran kata lembu saya nak kata biawak hidup pula. Ataupun saya kata kucing. Tak boleh. Al-Quran kata lembu, saya kena kata lembu lah. Kan? Nabi kata celakalah kedua tu dalam neraka jahanam. Wailul liqubati minan nar. Malah saya pun kena kata celakalah. Takkan saya kata baiklah kamu dalam neraka jahanam. Dah boleh. Tak boleh. Kita kena ikut. Sebab kita nak belajar kena ikut apa yang ada dalam Quran dan hadis. Sebab tu saya kata orang tadi jangan terasar. Tak salah tuan-tuan kita belajar belah-belah tahun kat universiti.
dengan sekolah rendah, tadika, sekolah menengah, universiti apa semua, belajar, kata 15 tahun, 18 tahun, tak salah, ambil pilah belajar, tetapi jangan lalai akhirat. Kalau tak lalai akhirat, maka tidak jadi salah. Hang belajar pilah. Yang menjadi masalahnya, Allah tanya besok 13 tahun, 14 tahun hang belajar, tadika berapa tahun? 2 tahun. Sekolah rendah apa? 6 tahun. Dah 8 tahun. Sekolah menengah lagi 6 tahun. Berapa? 8 tambah 6 berapa? 14. 14 tahun dah. Kemudian masuk pula universiti. Kata 6 tahun. Dah 20 tahun. 20 tahun belajar. Allah kata, tetapi ilmu agama kamu tak belajar semua-semua. Kelepu dia bagi. Tak benang 7 lapisan bumi, tuan. Sebab apa? Hukum haid tanya pun tak erti jawab. Puasa pun tak erti jawab. Zakat tak erti jawab. Kelepu. Dalam kubur esok dia tak tanya, hang dapat universiti mana punya sijil? Tak ada tanya. Ma rabbuka? Ma ahwaluka? Dia tanya yang tu. Dia tak tanya mana sijil ATM kamu. Tak ada, tuan. Tak ada. Ini saya bagi peringatan untuk diri saya sendiri ya, dan juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah. Ada di kalangan kita tuan, anak kita yang hebat-hebat. Anak kita yang hebat-hebat, bukan calang-calang dia anak. Belajar PhD, Master, MPA dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, pastikan mereka ada ilmu agama tuan-tuan. Sekurang-kurangnya apa? Basic agama knowledge. Paling tidak pun basic. Basic. Tahu dah semayang macam mana, rukun semayang, perkara membatalkan semayang, puasa, zakat, haji ke apa, yang tu cukup tahu pun tak apa lah. Jangan sampai orang tanya langsung tak erti jawab. Nak buat menantu, yang tanya Tok Kadi tanya mana? Tak erti jawab. Ini bukan menantu, ini anak hantu mana-mana. Nampak? Esok dengan anak-anak aku, dia gulung jadi hantu. Ini masalah. Jadi kita kena tengoklah anak-anak kita. Jangan kata saya marah. Ni saya nasihat. Sebab apa? Sebab apa? Ustaz kerah Sebab apa saya kerah? Dulu saya duduk bawah, saya kena dah. Tok guru saya perang merah dia. Ini kira saya pula perang. Boleh mana? Boleh lah. Biasa tu adat lah, terima ilmu belajar. Kan? Yang pahit tu kita jadikan gula, yang gula tu jadikan madu. Habis kita. Okey, baik. Baik tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Ya, habis buat 9.30 kita berhenti. Awal sikit tak apa. Insya-Allah. Baik, Ibnu Umar berkata, kullu bid'atin dalalah wa in rahan nasu hasanah. Ibnu Umar dia kata apa tuan-tuan? Setiap bid'ah adalah sesat. Sekalipun dilihat baik oleh orang ramai. Walaupun orang ramai, masyarakat kat sekeliling kita ni memandangkan bid'ah tu perkara yang baik. Contoh apa dah? Tahlil yang kita buat ni bagus. Ada la ilaha illallah, ada qul huwallah, ada Alif Lam Baqarah, ada ayatul kursi, kan? Ada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tu semua doa-doa bagi pelindung sihir semua tu. Jangan kita baca tak tahu nak guna apa. Jadi tuan-tuan, bagus kita nampak. Bagus tahlil ni. Ada zikrullah, ingat kepada Allah. Tetapi tuan-tuan, Ibnu Umar kata apa? Ya, setiap perkara yang bid'ah ni, ya, setiap bid'ah adalah sesat. Walaupun dipandang baik oleh orang ramai. Makna kata tahlil kita pandang baik tak? Pandang baik. Ibnu Umar kata apa? Sesat juga. Sesat juga. Tu macam mana? Yasin kita kata baik. Kalimah Allah, semua ayat-ayat suci Al-Quran, kami Jumaat kita buat. Walaupun kita tak mengkhususkan kami Jumaat, kita buat birah, kan? Baik, bagus ya, baca kalimah Allah, baca surah-surah Allah, kalam-kalam Allah. Tapi orang tengok baik. Ibnu Umar kata tidak baik. Nama je bid'ah, walaupun orang nampak baik, hakikatnya tidak baik. Nampak? Tidak ada bid'ah yang baik, walaupun orang sekeliling kita kata baik. Tidak. Ini Ibnu Umar kata kan? Lepas tu kita kena tengok banyak lagi. Ya. Baik. Daripada Muhammad bin Aslam berkata, man waqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadbil Islam. Dia kata apa? Sesiapa yang menghormati pelaku-pelaku ataupun pembuat bid'ah, dia kata, maka sesungguhnya dia telah membantu memusnahkan agama Islam. Itu dia. Abdullah bin Aslam ni kata, Muhammad bin Aslam ni kata apa? Barang siapa di kalangan kamu ya yang menghormati pelaku-pelaku ataupun pembuat bid'ah, maka sesungguhnya
ketahuilah dia tu sebenarnya telah membantu memusnahkan Islam, mana kata meruntuhkan agama Islam. Besar tak besar? Besar. Meruntuhkan agama Islam. Mana kata umpama macam kita meruntuhkan Kaabah, agama Islam. Kaabah kita, tunjang agama kita, tempat kita sujud, talau ke Kaabah, ibarat kita runtuh Kaabah. Sudah dosa besar. Dosa besar kan? Nampak? Kemudian Fudail bin Iyad berkata, man jalasa ila sahibi bid'atin akhbatallahu amalahu wa akhraja nurul iman aw qala Islam ya min qalbi. Yang bermaksud sesiapa di kalangan kamu yang duduk di sisi pembuat dan juga pelaku bid'ah. Ya, ni apa nama? Fudail bin Iyad ni kata apa? Barang sesiapa yang duduk di sisi pembuat bid'ah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan amalannya. Nampak? Allah Subhanahu wa taala menggugurkan amalannya dan mengeluarkan nur iman. Yang dikatakan nur iman ni nurul iman au qala Islam. Nur iman dari hatinya. Mana kata apa? Nur iman, cahaya daripada hati ni Allah keluar. Mana kata Allah tutup. Nampak? Tu dia. Barang siapa yang duduk di sisi pembuat bid'ah, duduk. Sah. Sini kepala siapa? Kepala. Kalau buat tahlil, buat kami malam Jumaat Yasin, siapa kepala? Cik Kini dah. Duduk sebelah dia kira Allah tak angkat lah. Tak. Sebab apa? Dia kata apa sini? Duduk di sisi pembuat bid'ah, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan amalan dia. Kalau kita faham hadis ni, kalau kita ikut ni dah Fudail bin Iyad kata. Dia kata apa? Siapa yang duduk di sisi pembuat bid'ah, maknanya pembuat bid'ah ni kepala dia apa? Kalau kita buat kami malam Jumaat Yasin ni, siapa kepala dia? Minta hari ini kita akan adakan bacaan Yasin secara ramai-ramai. Yang kata siapa? Cik Kini, makui Cik Kini. Lepas ni orang tak duduk sebelah dia. Nampak? Kita jangan terus diserpuk dulu. Belajar biar habis dulu. Yang ni kita cuma tengok orang-orang hebat-hebat kata apa. Kita tengok pula nanti ulama kata apa. Ijma' ulama kata apa. Yang ni kita ambil apa yang 2, 3, 4, 5, 6 orang imam-imam dulu kata apa. Kita nak sekadar kita nak berkongsi. Sebab apa? Kita kena belajar daripada bawah. Tak boleh kita lahir-lahir terus merangkak. Tak boleh. Dia mesti golek-golek dulu, pelentang. Jadi kita nak belajar ilmu, tuan, belajar daripada bawah. Kita tengok apa ulama-ulama, imam-imam dulu kata apa, baru kita buat rumusan. Baik, apabila kamu melihat seorang pembuat bid'ah melalui satu jalan, maka ambillah kamu jalan yang lain. Fudail berkata lagi, dia kata apa? Kalau kita nampak pelaku bid'ah tu lalu jalan ni, makna kata kita tak boleh ikut lalu jalan dia. Nampak dia main, kita ambil jalan lain sampai taraf tu, sampai tahap macam tu. Nampak? Ya. Amalan yang dilakukan oleh pembuat bid'ah tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Sesiapa yang membantu pembuat bid'ah pula, maka dia sebenarnya membantu memusnahkan Islam. Nampak? Amalan pelaku bid'ah tidak diangkat oleh Allah, dan barang siapa yang tolong pelaku-pelaku bid'ah ni, makna kata dia telah meruntuh, memusnahkan agama Islam. Tengok dia. Kemudian Imam Malik semua kenal, Muwatta Imam Malik dan sebagainya. Imam Malik berkata, barang siapa yang mengadakan perkara bid'ah, ya, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah. Nampak? Imam Malik kata apa? Barang siapa yang mengadakan perkara bid'ah dan dia merasakannya baik, hasanah, baik, ya, maka sesungguhnya dia telah menyangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Nampak? Lalu beliau berdalilkan dengan ayat yang bermaksud, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan kepada kamu nikmatku. Iaitu apa dia, tuan-tuan? Dalil ni Imam Malik pegang apa dalil ni? Dalil ni main dari mana? Surah Al-Maidah ayat nombor 3. Surah Al-Maidah, kita boleh tengok dalam handset. Ambil Quran kepada surah nombor 3. Allah kata apa, tuan-tuan? Pada hari ini aku sempurnakan agama
sempurnakan bagimu agamamu, dan aku sempurnakan kepada kamu iaitu nikmatku. Nampak? Nikmat kita tu pada tuan. Nikmat yang Allah bagi pada kita ni pada banyak. No, Allah sempurnakan. Jadi Imam Malik pegang dengan dalil ni. Sebab tu dia kata apa? Imam Malik kata apa? Barang siapa yang mengadakan perkara bid'ah dan dia merasakannya baik, maka sesungguhnya dia telah menyangka Nabi telah mengkhianati risalah. Makna kata Nabi telah mengkhianati Al-Quran. Sebab tu Imam Malik kata apa? Dia tak bagi yang mengadakan perkara bid'ah dan dia merasakannya baik. Siapa yang buat perkara bid'ah, dia tak boleh rasa baik. Dia kena rasa salah. Imam Malik kata, kalau dia rasa baik, mana kata dia telah mengkhianati risalah Nabi SAW. Nampak? Dia apa ni maksud dia? Imam Malik kata Nabi ni dia telah menyangka Nabi ni mengkhianati risalah. Nampak? Kalau kita rasa bid'ah ni baik, kita buat pelaku bid'ah ni, kalau kita rasa benda yang kita buat tu baik, mana kata Imam Malik kata apa? Sesungguhnya kita dah rasa Nabi ni dah mengkhianati risalah. Jangan sampai kita tahap macam tu lah. Ya. Dan apa-apa yang pada hari itu bukan ajaran agama, maka pada hari ini ia bukan agama. Makna kata bid'ah ni tuan-tuan, Nabi tak buat, dalam hadis pun tak ada, dalam dalil pun tak ada. Makna kata dia bukan daripada agama. Maka kalau barang siapa yang buat perkara bid'ah tersebut, maka dia pun bukan daripada agama Islam. Imam Malik kata, nampak? Jadi tuan-tuan, habis satu bab tentang apa tuan-tuan? Tentang apa kata ulama tentang bid'ah, iaitu bahayanya amalan bid'ah. Nampak? Okey, habis satu bab. Bulan depan kita akan masuk isu yang sering diperdebatkan oleh para masyarakat, asatizah, ulama, mufti dan sebagainya. Isu-isu yang sering diperdebat tentang apa tuan-tuan? Tentang perkara baca Yasin, tentang nisfu Syaban, tentang Maulid Nabi, tentang kita duk buat 3 kali baca Yasin, nisfu Syaban, Khamis malam Jumaat, tahlil, doa kunut dan sebagainya. Itu kita akan tengok perkara-perkara yang sering diperdebatkan oleh beberapa ulama-ulama dan mufti-mufti serta para asatizah. Nampak? Jadi kita akan masuk pada bulan hadapan tentang isu-isu yang sering diperdebatkan, adakah bid'ah ataupun tidak. Jadi tuan-tuan boleh tag di tuan-tuan punya kertas, boleh bulan depan isu-isu yang sering diperdebatkan, adakah bid'ah ataupun tidak, tajuk tu. Jadi tuan-tuan pun ingat kat saya lah, ya, takut saya pun terlupa. Sebab apa? Kitab ni bukan saya ajak kat sini saja, kat tempat lain pun saya ajak. Jadi tuan-tuan takut lagi saya tanya, saya terlupa, tuan-tuan pun tak dapat jawab, tu jadi masalah. Sebab tu saya dah bagi tahu tuan-tuan, tolong tag isu-isu yang sering diperdebatkan, adakah bid'ah ataupun tidak. Muka surat 29. Esok kalau saya tanya esok, tolong bagi tahu. Saya kadang-kadang lupa apa. Sebab apa? Banyak masjid saya ajak kitab ni. Bukan satu ni surau ni saja. Guna kitab yang sama. Jadi tuan-tuan, habis satu bab pada hari ini, iaitu tentang apa kata ulama tentang bid'ah dan amalan-amalan, bahayanya amalan-amalan bid'ah. Baik. Sebelum kita nak tutup, ya, seperti biasa tuan-tuan, sebelum kita nak tutup ataupun nak tangguhkan majlis tazkirah kita pada hari ini, saya akan bawakan satu persoalan, ya, satu soalan dan jawapan dia sendiri pun saya jawab sendirilah. Ya, kalau saya tanya kat tuan-tuan, tobat lahum, tuan-tuan tak dapat jawab. Jadi tuan-tuan, hari ini saya bagi soalan, saya sendiri yang jawab. Jadi mulai daripada hari ini, selepas saja kuliah, tuan-tuan, saya akan bawa satu soalan bagi kat tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh tahu ini ilmu. Ustaz lain tak buat macam ni, saya seorang yang buat ni. Kena bagus tak? Bagus kena tak apa. Tapi tak apa. Saya buat nawaitu-lillahi ta'ala. Makna kata apa tuan-tuan? Ilmu apa yang ada pada saya, semua saya donate bagi. Kalau boleh baju-baju saya ni pun saya bagi kat tuan-tuan semua. Sebab apa tuan-tuan? Baju yang saya pakai ni pun
bukan hak milik saya. Ini semua Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti dia apa? Bukti dia tuan-tuan, apabila kita mati, kita tak pakai baju jubah yang kita ada bawa pada hari ini. Kita pakai apa? Kita pakai kain kapan. 3 lah ya. Apa? Tuh, beli baju beratus-ratus, satu jubah 200-300. Bila kita mati, jubah tak boleh bawa masuk dalam kubur. Tu pun ada orang duk bangga berkulit putih, sedangkan kulit hitam dia tak mau kawan. Bila hang mati, hang duduk kat tanah juga, tanah tempat orang pijak. Nabi SAW tuan-tuan dicipta daripada tanah juga tuan-tuan. Akhirnya kekasih Allah yang paling mulia pun disemadikan di dalam tanah juga tuan-tuan. Jadi siapa kita yang nak bangga dengan diri kita? No? Kita tengok diri kita apa. Ada di kalangan kita yang bangga tuan-tuan dengan baju minyak wangi yang hebat-hebat, mahal-mahal. Last sekali tuan-tuan, minyak wangi apa dia pakai? Kapok baru hingga ayak bawang. Oh. Anak nak pinjam bau main sikit. Mak, ayah pinjam sikit. Apa ni? Minta sikit, cik nak minta sikit minyak wangi. Hei, tak boleh. Ni apa beli mai ni? Balik daripada Paris itu hari beli. Satu botol 3-400. Hang pakai esok, hang pakai habis esoknya. Tu dia. Kedekut kat anak. Kan? Mati esok. Bukan boleh pakai minyak wangi tu. Ada orang pergi spray pakai minyak wangi kat kubur kita. Tak ada. Pakai apa? No, yang warna kuning macam kuning no. Pok bakoi. Kan? Baju tepung apa benda lagi saya tak tahu. Kan? Kat kubur-kubur nak ayam mawak lah apa. Yang tu, yang minyak wangi kita pakai. Apa dik? Ayam mawak apa dik? Mak, siapa yang mengurus kematian kat sini? Ada tahu? Kan? Orang yang hebat macam mana kaya dia pun, dia belum tentu boleh sedia kain kapan, koyak kain kapan untuk diri dia sendiri. Siapa ada boleh koyak kain kapan untuk diri dia sendiri? Tak ada. Bangga main mana? Tu pun hebat, kata hebat ni. Baru belajar silat 3 bulan, satu prima ni dia boleh pegang dia kata. Tak payah pakai sekerti. Dia boleh tahu siapa penjenayah yang mencuri rumah. Sembang hebat kan? Ada. Kan? Kat tempat saya tu. Baru belajar silat 3-4 bulan. Bel apa saya tak tahu. Kan? Tu dah dia kata apa? Saya tak payah pakai JKK ni apa kan? Rukun tetangga tak payah. Saya tahu siapa yang masuk rumah orang curi. Kalau ada kira-kira jumpa saya. Hebat sembang. Kan? Hebat sembang. Baru 3-4 bulan belajar silat. Umur apa dia belajar kita tak tahu. Satu taman, satu kampung dia boleh pegang lah. Hebat. Sedangkan tuan kita ni Allah jadi selemah-lemah makhluk. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nampak? Selemah-lemah makhluk. Siapa kata kita hebat? Tak ada hebat tuan-tuan. Bukti dia apa tuan-tuan? Tak payah habis banyak. Siapa kata kita hebat? Oh saya hebat. Menyelam dengan kawan-kawan saya paling handai lah. 3-4 minit tak bangun. Kawan saya 1 saat, 10 saat, 30 saat. Habis kot 1 minit. Bangun dah. Saya start 3 minit. Dia hebat dah. Siapa boleh menyelam 3 minit tak bangun? Oh hebat memang. Mai sini tak payah 3 minit. Hang kata kuat, mai. Saya ambil tuan-tuan, mai ikan puyuh tuan-tuan, ikan puyuh. Sini ada ikan puyuh. Tak ada sini kampung. Tempat saya lah. Ikan puyuh tuan, bubuh dalam kolam, bubuh dalam baldi ke, sebelah hang, sebelah ikan. Lawan menyelam tengok ikan puyuh ke, hang ke yang timbul dulu. Kuat. Tak kuat. Jangan ambil ikan paus 4 jam baru timbul. Ambil ikan puyuh lah. Kuat. Tak kuat. Siapa kata kita kuat? Bohongan. Tu pun bangga lagi. Aku pelari pecut. Dekat Prima ni aku pegang. Sukan direct nombor 1. Tak ada siapa boleh tu yang punya. Sembang. Kan? Dengan ayam pun hal lari mencengah lah nak tangkap ayam kampung. Tangkap ayam kampung bukan benar. Lari dari perut. Tengok orang dapat. Pum dia terbang dia pokok mengganggu. Tu terbang pokok tu pula. Terbang pokok tu pula. Belas sekali. Apa? Tak dapat. Kuat. Tak. Motor laju. Tak laju ni. Tu lawan dengan cerita tengok. Dia bagi kita pilih. Hang yang fight. Ligan saya. 120 km sejam. RZ duduk belakang tu. Kuat. Tak kuat. Tu pun kata kita kuat ni. Tak sedap jadi. Ada lah di antara kawan-kawan kita. Kalau bukan di sini pun di tempat-tempat lain. Kuat, hebat. Kan? Minta orang sanjung dia. Tak payah hebat. Ngamuk dia. Kita ni dijadikan lemah. Kita kuat kerana apa? Ni dia. Kita kuat kerana akal kita. Kita guna yang ni, kita boleh menang. Nampak? Yang penting kita kena ada ilmu. Duit ada tuan-tuan, satu dunia belum tentu boleh beli. Ilmu kita ada, kita boleh beli satu dunia kalau kita ada ilmu. Nampak? Sebab tu Cina tuan-tuan, mereka biar mereka mengaji tak pandai apa. Tapi mereka, apa dia? Mereka tahu
Mengira tahu cakap, ada cakap. Kelentok dengan barik, dia doa. No. Oh ini bagus, ini yang isep punya bagus. Ini tak, ini semua Valentine cantik lah, ini original lah. Kita cakap sama dunia, dia cerita. Kita pun terpedaya beli perang. Duk sat pakai 2-3 bulan, capak beli. Cina. Kita ada, pandai. Mereka pandai cakap. Pandai kira, boleh hidup lah. Wah. Ilmu. Tu ilmu tu. Ilmu nak mengecoh ilmu. Ilmu nak mengira, pandai kira. Ilmu tu. Kalau ada duit, tak ada ilmu, tak guna. Ilmu ada, kita boleh beli satu dunia. Orang pun kita boleh beli kalau ada ilmu. Pandai cakap lah. Ilmu bercakap. Nampak? Itu ilmu kan. Macam saya pada hari ni tuan-tuan, duduk kat depan ni. Allah bagi ilmu kat saya. Bukan semua orang boleh cakap depan ni. Ada orang yang ada ilmu tapi tak boleh bercakap di depan ni. Duduk depan ni terkeci. Cakap apa? Ada. Saya walaupun ilmu saya tak banyak mana, saya duduk depan ni boleh sampai ilmu. Bagus tak? Bagus. Jadi bila kita Allah bagi macam ni, kita kena bersyukur. Atas balik yang awal tadi daripada bersyukur. Tuan-tuan pada hari ini depan-depan saya ni, saya tahu masing-masing ada kelebihan masing-masing. Ada yang di antara depan saya ni yang hebat pada saya orang. Kan? Nampak macam dongeng-dongeng ya, tapi hebat. Kan? Jadi saya orang kata apa? Kita jangan pandang orang, don't just look by his cover. Syekh Saleh lah. Kan? Jangan tengok daripada luaran, tengok daripada dalaman, tengok daripada luar selekeh, kan? Tapi tanya tengok ruku-ruku dan bawah semua dia jawab perang. Kan? Jangan main. Tengok macam kawan saya tu, lembut-lembut dia. Lembut-lembut tuan, anak 13 tu. Anak 13, lembut-lembut kenal ke dia? Yang seorang lagi sahabat saya, budak. Apa? Abang Long. Hebatlah pegang kawasan. Budak badan, fadu semua. Duduk ni macam dekat tengkuk ni macam nangkung. Duduk bubung. Tangan jari duduk. Ni apa nama? Ni akak seruntun ni batu apa, 5 serai apa. Kalau boleh dengan batu-batu karang nak buat sini. Kan? Bila pergi kat kedai lah. Tarik satu. Garang. Anak seorang tak ada. Yang lembut tu. Lembut sikit. Anak 12-13 kan. Ya. Buat tu kita kata. Kerja ni semua Allah yang buat. Kita bukan kuat. Allah jadikan kita lemah. Yang penting guna yang ni. Kita guna yang ni. Yang tu yang Allah boleh angkat Nabi kita SAW sampai ke langit sana kan. Akhlak bagi kita. Kita guna ni, kita akan berjaya. Kenapa Mak Saleh boleh berjaya? Dia pun guna yang kita orang Melayu kita ni, maaf cakap kadang malas sikit. Bila berjaya sikit, tak mau dah nak duduk takat ni. Tak mau menuntut ilmu lagi dah. Sebab tu kita duduk takat dua. Ya, kita tak berpuas hati dengan apa yang kita ada. Biar kita ilmu apa yang kita ada, kita puas hati. Nak lagi. Baru kita berjaya. Ni bila kita dah sampai 7 tahun belajar, balik sini tak belajar dah. Sedangkan 7 tahun kita belajar tu, kos yang tu yang kita ambil. Ilmu ni, hadis kita tak belajar ni. Hadis. Lah ni, saya belajar hadis lagi kan. Walaupun saya dulu ambil syariah Islam, lah ni saya balik syariah Islam dengan hafazan. Jadi tuan pada hari ni saya balik, saya belajar lagi, ambil hadis pula. Dekat sahabat-sahabat saya yang hebat-hebat. Balik-balik Mesir ni orang, hadis, belajar lagi. Nampak? Jadi tuan, kita jangan jemu, kita jangan berasa selesa dengan ilmu apa yang kita dah miliki. Sentiasa kita nak lagi, baru kita akan berdaya. Ngam-ngam sebelah setengah, nampak? Jadi tuan-tuan pada hari ini, sebelum saya nak tangguhkan kuliah, kita sudah kuliah kita pada hari ini tuan, saya bawa satu tajuk, ya, persoalan di mana soalan ni pun orang kata apa, selalu juga kita duk tanya-tanya dan sebagainya, kita bagi pencerahan sedikit tentang bagaimana apa dia ke, dalil-dalil ke, apa semua dan sebagainya. Ya, baik. Baik. Pakaian dan juga alat. Ya, ini soalan ni. Bagi pencerahan. Pakaian dan juga alat. Baik. Hari ini saya ambil satu, iaitu apa? Serban. Serban. Baik. Jadi banyak lah. Saya ambil satu. Bulan depan kita ambil lagi. Serban. Baik. Hukum mengenakan serban. Baik. Satu soalan saya. Siapa kata serban kalau tak pakai tak sah sembahyang? Angkat tangan.
Siapa tak pakai serban tak sah sembahyang, angkat tangan. Siapa tak angkat? Siapa kata pakai serban sah sembahyang? Angkat tangan, tengok. Pakai serban. Saya tak pakai serban. Siapa pakai serban ni? Tak ada. Pakai soal tu. Hamba kita ada seorang. Jemaah kita seorang. Pakai serban sah sembahyang. Siapa kata? Angkat tangan. Semua kata sah kan? Saya kata tak sah kalau pakai serban sembahyang. Saya kata kalau pakai serban tak sah sembahyang. Sebab apa? Pasal apa ustaz kata tak sah? Pasal puan nak sah pula. Hang pakai serbannya seluar kain yang tak pakai. Mana boleh sah? Kena pakai seluar kain. Baru sah. Kan? Ni pakai serban dia. Allahu Akbar. Tu dia. Rakaat satu sejuk bawah. Dan tengok tu dia Angry Bird. Mana boleh? Tak sah. Kan? Oh tak boleh lah. Jadi bila pakai serban tu sah sembahyang. Tak sah sembahyang kalau Angry Bird nampak orang. Tak boleh kan? Kain tak pakai, seluar tak pakai, tak sah sembahyang. No? Itu dia. Jadi pada hari ini saya nak bawa tajuk tentang serban. Ya, persoalan hukum mengenakan serban. Ya, orang tak faham. Ada yang pergi haji, balik tak pakai serban buat dah. No? Baik. Hukum mengenakan serban. Soalan dia, apakah hukum mengenakan serban ataupun kita pakai serban? No? Baik, jawapan dia, memakai serban adalah sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang cintakan aku, Nabi kata, maka ikutilah sunnahku. Nampak? Nabi suruh kita ikut. Nampak? Ya? Memakai serban adalah sunnah Rasulullah SAW secara pasti. Muktamad. Tak ada takwil-takwil lagi. Tak. Di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, iaitu apa dia tuan? Perilaku, tingkah laku, ada apa ni akhlak Rasulullah, ya, apa yang Nabi buat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Siapa belajar kitab ni dia tahu, ya. Disebutkan tajuk khusus tentang serban Rasulullah SAW. Dalil ada tak? Dalil dia ada. Apa dalil dia? Yang pertama, hadis Jabir radhiyallahu an berkata, dakhalal nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi amamatu sauda'u, yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah ketika hari pembebasannya dengan memakai serban hitam. Disebutkan dalam Sahih Muslim, bab manasik Sunan Abu Daud, bab pakaian Sunan Ibnu Majah, bab pakaian Sunan At-Tirmizi, bab jihad dan pakaian Sunan An-Nasai, bab perhiasan. Dia dah sebut, no, serban ni. Jadi tuan, kalau kita nak pasti, boleh buka kitab-kitab yang saya dah sebut ni. Tak yang ambil lah, kita ambil yang sahih. Apa dia? Sahih Muslim. No, Muslim ni kira, Imam Muslim ni kira sahih, hadis yang hasan. No, bukan kata maudhu, lemah, tak tak. No, bukan kata palsu, tak. Hadis yang sahih Muslim. No, kita boleh tengok. Baik. Ibnu Abbas berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataban nas wa alaihi amamatu dasma'u. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan orang ramai, dan pada ketika itu baginda memakai serban di atas kepalanya dan serbannya terkena minyak rambut. Iaitu, tuan-tuan boleh tengok cerita ni betul tak betul. Tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih Bukhari, bab apa tuan? Bab manaqib. Dia ada sebut cerita ni, ya, tentang apa? Serban Nabi ni tuan-tuan, kat kepala Nabi ni terkena minyak rambut Nabi. Ada orang di kalangan kita kadang-kadang rambut panjang nak ikut Nabi. Betul tak? Betul. Janggut panjang nak ikut Rasulullah. Betul tak? Betul. Salah tak? Tak salah. Sesungguhnya janggut ni Nabi simpan ni ada fadilat dia, bukan saja-saja. Tetapi biarlah comel sikit. No, yang ni sampai kadang-kadang kita tengok janggut pun sampai boleh masuk dalam pinggan nasi. No, kalau kata lalat masuk, lalat pun boleh mati, tak tahu nak jalan keluar, kan? Nabi tuan, janggut ni dengan rambut bubuh minyak bagi cantik, berkilat rambut-rambut ni. Tak salah nak simpan janggut, simpan pi panjang mana pun, kan? Yang penting kita uruskan bagi cantik, bubuh minyak bagi cantik rambut semua. Tidak jadi masalah. Yang biak serabai itu, yang tu yang menjadi persoalannya, jadi tak boleh. Sebab apa? Nampak serabut. Islam ni indah. Kalau kita buat serabut, jadi tak betul ya. Sunnah jadi sebaliknya. Nampak? Jadi kalau orang nak simpan janggut, nak simpan rambut, biar rapi.
No, biar rapi. Sesungguhnya Nabi ni suka benda yang cantik, indah. No. Nabi simpan janggut, simpan rambut tapi rapi. Tak ada gerbang-gerbang macam orang gila apa tak ada. No, itu kita kena nak ikut sunnah, ikut biar betul. Habis. No, itu cara dia. No, baik. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusallu ala ashabil amaim yaumal jumu'ah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada mereka yang memakai serban pada hari Jumaat. Lihat hadis ini dalam Fathul Mu'in bab 1 muka surat 209. Nampak? Allah dan para malaikat berselawat pada hari Jumaat orang yang kita pakai serban. Hari Jumaat tuan sunnah pakai serban, pakai tiang. Rasulullah SAW bersabda, salatu bi'amamatin afdalu min 25 bighairi amamah. Solat dengan memakai serban adalah lebih afdal daripada 25 dengan tiada memakai serban. Nampak? Jadi kita pakai serban lebih afdal solat kita. Nak pakai boleh, tak pakai tak apa. Siapa rasa boleh nak pakai, pakai bila. Bukan kata nak tunggu pergi haji balik baru pakai. Tak payah. Nak pakai, pakai. No, tidak jadi masalah. Yang tu dalil-dalil tuan di antara pemakaian serban kita. Lepas ni jangan bertengkar lagi. Ada orang yang pergi haji balik tak pakai, ada yang tak pergi haji pun pakai, lantak pergi kat depa. Sebab apa? Ini sunnah Nabi suruh pakai. Ya, nak ikut Nabi, cinta pada Nabi, ikutlah sunnah Nabi. Jubah Nabi pakai tak? Ada. Jubah pun Nabi pakai. Ya, jadi tidak jadi masalah kalau tuan-tuan kata, ya, Nabi dah pakai jubah tak? Ya, jawapan dia baginda ada pakai jubah. Nampak? Nabi pun ada pakai jubah. Tak, kalau dia punya kata dalil dia apa tuan? Anas bin Malik berkata apa? Sesungguhnya Sa'ad bin Mu'az memberikan hadiah kepada Nabi berupa jubah daripada sutera yang disulam dengan benang emas. Lalu Rasulullah SAW memakainya. Tuan-tuan boleh tengok riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Abi Syaibah. Nampak? Jubah pakai. Nabi pakai jubah, tak payah petikai orang. No, orang pakai jubah, pakai. Tetapi jangan sampai lebih pada buku lali. No, bila sampai lebih pada buku tadi, Allah para malaikat melaknat pula. Sebab apa? Kaum musyrik dulu pakai jubah ni bawah pada buku kali ni, depa rasa bangga, megah. Yang tu nak Allah laknat. Kita pakai kalau bawah sikit pun tak apa. Sebab apa? Yang penting kita tak ada riak. No, tak ada riak, tak ada sifat apa ni, apa? Bangga diri, taklah jadi masalah. Jangan ada sifat tu dalam diri, maka kita pakai jubah jadi masalah, jadi dosa. No? Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup dekat ini untuk pembelajaran kita. Ilmu yang saya boleh bagi, saya bagi dekat mana yang boleh bagi. Kerana masa pun mencemburui kita, ni pun saya dah lebih 10 minit dah. Ya, saya mohon maaf kepada ibu-ibu, ayah-ayah, kepada AJK semua, ya, kepada penduduk Perimau ni tuan, ambil masa lebih 10 minit. InsyaAllah, sebab apa kat sini bukan kuliah hari-hari no, sekali-sekala boleh ikut lama sikit, tak masalah. Saya pun main jauh kan, main daripada Bukit Mentajam. Saya duduk Bukit Mentajam, asal Perak. Saya pun main daripada Bukit Mentajam tuan. Saya pun main Nawaitulillahi Ta'ala untuk sampaikan ilmu pada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah. No, jadi tuan-tuan, harap apa yang lebih sikit ni tuan, ambillah. Ya, jangan marah saya. Ya, saya mohon ampun dan maaf. Apa yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang tidak baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sebelum tu tuan-tuan, saya ada bawa satu kalender. Ya, kalender ni tuan-tuan, saya bawa daripada surau sana, tempat saya tu dengan kampung sebelah sana, 2-3 surau lagi, ingin mengambil dana untuk nak buat membesar surau dan juga untuk menampung kos-kos ustaz main mengajar. Jadi tuan-tuan, mereka suruh kita derma dan wakaf, satu kalender tu RM5 saja. Nak bagi lebih pun tidak jadi masalah. Yang mana yang ada pangkat-pangkat banyak-banyak, yang mana duit banyak-banyak, nak derma lebih, dekat kalender tu ada nombor akaun. Boleh masuk terus dalam nombor akaun. Kalau nak lebih, nak derma lebih pada RM1,000 ke atas lah. Jadi kalau untuk nak derma takat RM10-20 boleh bagi. Tuan-tuan, nanti saya buka sejadah kat belakang ni, minta tolong kita punya pengurusi buka sejadah kat belakang ni, tak kalender tu tuan-tuan tak boleh duit kat situ. Ini amanat daripada surau-surau sana,
minta saya war-warkan perkara ini untuk cari dana. Ya, jadi kita tuan-tuan bila kita mati, ingat tuan-tuan 3 perkara kita yang kita boleh bawa selamatkan kita. Yang pertama sekali apa tuan-tuan? Ilmu kita. Yang kedua sedekah jariah kita. Yang ketiga anak yang soleh dan juga solehah. Jadi kalau tidak ada yang lain dua-dua tiga-tiga ni, dapat satu pun jadilah. Apa dia tuan-tuan? Sedekah amal jariah. Sesungguhnya barang siapa yang bersedekah untuk membuat rumah Allah, maka Allah akan buatkan dia rumah dalam syurga. Kita pegang yang tu tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan Allah bagi rahmat pada kita. Jadi sekali lagi saya mohon ampun dan maaf. Kita berjumpa pada bulan depan insya-Allah. Aku lupa hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tutup atau ditaguhkan tazkirah kita ni dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-Asr insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa taqabbal minna innaka antal ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.